وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. Dengar suara jelas? Jelas ataupun tidak suaranya? Mas-mas kalian, mas-mas perempuan kalau dipanggil apa? Panggil tante ke apa? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sebelum kita mula jelas kita ni nak khabar, nak habaq tu benda. Apa nama tu? Kelas kita setiap hari Jumaat dan Sabtu. Kemungkinan akan berubah masa lah. Sebab ada kelas Al-Imam, kelas Al-Muwatta Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tunggu baca malam. Malam hari Rabu malam dengan Jumaat malam. Oleh itu Sabtu malam silap. Rabu malam dan Sabtu malam. Tapi tak tahu lagi mula bila tu. Andai kata mula minggu depan, jadi kita kena ubah masa lah. Iaitu kita akan baca 2 kali seminggu juga, tapi hari Jumaat malam dan Khamis malam. Sabtu malam tak ada lah. Sebab kelas tu Sabtu malam dan Rabu malam. Muwatta Imam Malik. Dan hari Khamis malam baca Hid Nipah ni, hari Jumaat malam baca Hid Nipah ni. Bagi orang yang ikut kelas saya, kelas kita yang kita buat Tijanud Darari syarah kepada risalah Tauhid Imam Bajuri yang kita baca hari Ahad dan Khamis. Hari Khamis tu kita akan pindah pada hari Ahad baca 2 jam. Jadi asalnya hari Khamis sejam, Ahad sejam. Kita akan baca hari Ahad saja 2 jam. Kemudian siapa pula yang ikut kelas kita, kitab Qurratul Uyun syarah kepada Nazam Ibn Yamun yang kita buat Isnin, Selasa, Rabu. Disebabkan Rabu malam ada kelas, jadi Rabu malam tu kita ganti kepada hari Isnin ataupun Selasa. Antara 2 hari tu ada yang buat 2 jam. Jadi asalnya Isnin, Selasa, Rabu. Jadi Isnin dan Selasa tu
Antara 2 hari tu akan buat 2 jam dan salah satunya akan buat sejam. Itu siapa yang ikut Tijan Darari dan Qurratul Uyun. Jadi kita akhir kita ni akan buat Khamis malam dan Jumaat malam sebab ada kelas Muwatta Imam Malik. Kena ubah masa. Tu buat kitab malam kita ubah masa. Nak batal terus sayang. Ingat nak batal tak apalah. Kita susah-susah buat macam mana. Kita susah tak apa. Ya, kadang orang yang baca ni lebih lagi hemah tinggi daripada orang yang duduk dengar ni. Orang yang duduk dengar ni tak apa, ada rekaman tak apa, memang tak apa sungguh. Okay. Jadi tak tahu bila kalau start minggu depan kita bagi tahulah hari Khamis malam dengan Jumaat malam kitab ni. Sabila hari Sabtu malam tak ada. Jadi siapa yang ikut kitab Tijan Darari tu asalnya baca hari Khamis dengan Ahad. Jadi hari Khamis sejam tu pindah pada hari Ahad 2 jam aja. Kemudian siapa ikut Qurratul Uyun hari Isnin, Selasa, Rabu. Hari Rabu tu kita pindah kepada salah satu daripada Isnin ataupun Selasa baca 2 jam. Jadi baca jugalah. Habis itu dia punya pindah kelas. Jadi dalam seminggu kita baca 3 kitab. Habis waqala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita mula ni mintalah dengar daripada awal sampai habis, majlis pertama sampai habis. Kita baca ni sekali lagi kita ulang, ambil daripada Syuruh Minhajit Talibin. Bila makna semua saya ambil semua, tak ada kurang sikit pun. Kalau hampa pergi baca kitab Minhaj, syarah Minhaj tu nampak semua yang kita syarah tu ada belakang. Jadi habis kitab Sabila ni hampa boleh mengajak dan boleh baca sendiri kitab Mahalli, Hasyiah Qalyubi alal Mahalli, kitab Tuhfa, Hasyiah Syirwani ala Tuhfa, kitab Nihaya, Hasyiah Ali ala Nihaya, kitab Mughni Muhtaj, kitab Sirajul Wahash, An-Najmul Wahash, Umdatul Muhtaj, 8. Dan kitab Minhaj yang lain kalau ada sama, kita ambil semua. Tak kurang sikit pun. Dah lah free. Tu bagi pula free tu. Lepas tu sekali akhir majlis ada CJ pula, cantik pula. Kalau tak mengaji lagi aku tak tahulah. Kita punya penat-penat bagi. Tapi khatam sedap. Khatam tu saya sedap kok. Sebab apa? Tebal juga tubik ni. Tubik sendiri tebal betul. Tebal betul ni. Tubik sendiri tebal betul. Betul-betul tebal. Ni kalau buat buku ni aku tak tahu. Tu okey. Syuruh Minhaj. Jadi buka lagi kitab Minhaj, Hawashi ke Syuruh, semua ada. Tak kurang sikit pun. Sebab apa? Sebab Syamila kita ni dia ambil bahid nipah dalam Tuhfah. Jadi ikut sebiji. Jadi kita ambil semua Syuruh Tuhfah saja. Saya tak pergi majmuk, saya tak pergi kitab atas-atas. Kalau kita atas-atas lagi, tu muzakarah dengan anak bini lah. Nak bagi jadi nak bagi bini jadi alim bahid nipah, tu tak apalah. Ngaji apa? Majmuk ngaji bahid nipah, majmuk syarah muhazzab, tak apalah. Al-Um, tak apalah. Nak buka Al-Um kat apa mampu ngaku aku mampu. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, majmuk ada 187 muka surat. 187 muka surat bahid nipah aja. Jadi kita nak try baca lah nanti baru nak putus stick print. Kut lah. Tak janjilah. Kut lah. Kalau kita habis baca elok majmuk tu semua, mana tahu boleh buka kelas majmuk pula. Kelas majmuk syarah muazzab bahid nipah saja. 187 muka. Baru kita gelong 2 tahun baca majmuk. Baca majmuk apa? Bahid nipah. Biar mampu tu. Okey. Jadi ni saya baca dalam-dalam ni dia panggil malakah lah bahid nipah lah. Dan kita kata walaupun khatam nanti kita hari ni kena mengaji lagi lah guru lain. Sebab apa? Mungkin ada benda-benda masalah-masalah yang tak ada dalam Sabilan dan tak ada dalam Syuruh Minhaj. Itu kita boleh kata boleh jadi ada. Tu okey. Hari ni alal aqal lah. Jadi kalau kita kata khatam Sabilan dengan kita ni, bahid nipah dalam kepala otak tu 85% sudah reti. Lagi 15% ada tambahan-tambahan masalah-masalah terpencil yang kena mengaji dengan kitab lain dan guru lain pula lah. Tu okey. Habis waqala Syekhul Musannif rahimahullahu taala
wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala, katanya syahdan ai tambihun. Tu ini suatu peringatan. Ada yang kata syahdan ni waktu dia ditulis sini ni ucap dua kalimah syahadah, syahdan. Ada kata tak, syahdan ni bahasa Parsi. Bahasa Arabnya tanbihun. Gitu. Ikutlah. Kemudian katanya dengan semata-mata melihat perempuan itu, yakni melihat fa'il oleh perempuan itu, perempuan yang tertentu itulah maf'ulun bih akan darahnya perempuan itu. Bila dilihat tu takluk pada melihat, pada masa yang dapat pada masa yang dapat apa dapat yang berkemungkinan haid. Lepas tu kena buat apa? Wajib atas nyo perempuan itu meninggalkan sembahyang. Sembahyang maf'ulun bih bagi meninggalkan, dan Allah berkata sembahyang dan puasa dan barang sebagainya. Apa barang sebagainya? Bayan daripada barang yang haram iyo barang sebab haid. Nuqtah. Buat highlight tu. Semua tu highlight lah kau. Tu kaedah. Apa? Iaitu semata-mata lihat darah, itu haid lah. Walaupun tak cukup 24 jam lagi. Semata-mata tengok darah, haid lah. Walaupun tak cukup 24 jam lagi. Ini disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Disebut oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj. Disebut oleh Syekh Ar-Ramli As-Saghir rahimahullahu ta'ala dalam Nihayatil Muhtaj Syarhil Minhaj. Ibarat ni highlight. Pergi tengoklah tiga-tiga kitab tu ada belakang. Tak bohong okay. Ni kaedah penting ni. Lihat darah semata-mata, tengok darah mutlaqan. Dia kata semata-mata tengok darah walaupun tak cukup 24 jam, zahir hukum haid dari sudut zan. Bila kata sahih haid, wajib tinggal sembahyang, wajib tinggal puasa, haram jima' dan sebagainya. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, Syekh Muhammad Ramli As-Saghir rahimahullah dan Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj Bisyarhil Minhaj, katanya perempuan ini merangkumi sama ada dia itu mubtadaah, baru mari haid pertama kali, atau dia itu mu'tadah yang sudah beradat haid. Dan mubtadaah dengan mu'tadah ni sama ada dia itu mumayyizah, boleh membezakan darah, boleh tamyiz, ataupun ghairu mumayyizah yang tidak boleh tamyiz, ataupun boleh tamyiz tapi tak cukup syarat. Tu dalam kitab tu habis. Jadi ni kaedah penting. Barang yang haram ia sebab haid. Kemudian jika putus darah itu, yakni putus oleh darah itu, darah tu fa'il, sebelum genap sehari semalam. Ni pun highlight lagi ni. Nyatalah darah itu, darah yang berhenti tu lain daripada haid. Apa? Istihadah atau darah fasad. Tu dia zahir hukum haid. Okey, dia berhenti sembahyang, dia berhenti. Ni masih dalam perbahasan bawah daripada 15 hari 15 malam semua haid. Cuma ni perbahasan dari sudut kalau tengok darah tu hukum haid kan kena tunggu. Tak ada istilah tunggu. Syekhuna wa maulana wa habibuna wa ustazuna, tak ada istilah tunggulah dulu aku pun penampak pun tau. Tunggu habib mana? Ni semata-mata berhenti. Okey, bila putus darah tu tengok dua, sama ada sebelum 24 jam atau lepas 24 jam. Okey, yang pertama sebelum 24 jam berhenti. Contoh 20 jam berhenti. Nyatalah itu bukan haid, itu istihadah maulana. Maka dia tak puasa tadi berdosa tak? Dia tak puasa tadi tak berdosa, wajib qada. Dia tak sembahyang tadi berdosa tak? Berdosa, wajib qada. Okay. Sebab apa wajib qada? Sebab nyata dia itu suci.
Barang yang haram. Mana tadi? Maka wajib. Okey. Yang lain daripada haid. Okey. Jadi lain sekali kita baca. Tu dengan semata-mata melihat perempuan itu akan darah perempuan itu pada masa yang dapat haid, yakni pada masa yang kemungkinan haid, wajib atas nyonya perempuan itu meninggalkan sembahyang dan puasa dan barang sebagainya. Apa barang sebagainya? Daripada barang yang haram ia barang sebab haid. Tu. Tu. Mana yang haram sebab haid tu? Dalam kitab Syekh Ali Asy-Shibramallisi rahimahullahu taala sebut dalam kitab Hasyiah Ali Asy-Shibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia kata sebahagian perkara yang dihukumkan haram itu okey, sebahagian daripada hukum yang berjalan atas orang ni ialah berlakunya tolak yang ditaklikkan. Tu okey. Okey. Berlaku tolak yang ditaklikkan. Ya. Berlaku tolak yang ditaklikkan dengan haid. Berlaku tolak yang ditaklikkan dengan haid. Contoh suami dia taklik. Okey, kalau hang haid, aku jatuh hukum tolak pada hang. Okey, kalau hang haid, jatuh tolak satu. Dia pun semata-mata tengok darah, keluar darah. Tak cukup 24 jam lagi. Semata-mata keluar darah. Berlaku tak hukum taklik tolak tadi? Berlaku. Sebab suami dia mentaklikkan tolak. Kalau hang haid, aku tolak hang, tolak satu. Maka bila semata-mata keluar darah, walaupun tak cukup 24 jam lagi, semata-mata keluar darah, itu haid tak? Haid. Maka dihukumkan tolak ke? Tolak. Tertolak juga, tolak taklik tu terjadi. Maka dihukumkan tertolak dengan semata-mata perempuan itu melihat darah dia walaupun tak cukup 24 jam lagi. Sebab zahir zannya dihukumkan haid. Aywa. Kemudian masih dalam masalah yang sama. Kemudian jikalau berterusan keluarnya itu kepada sehari semalam dan lebih, nyata. Ni dah nyata. Tadi tak nyata lagi. Tadi hanya semata-mata keluar darah. Dihukumkan tolak tak? Dihukumkan tolak. Jatuh tolak yang ditaklikkan dengan sebab haid. Okey. Kemudian berlalulah masa. Keluar haid. Lebih daripada sehari semalam ataupun lebih berlaku. Maka berlaku tak tolak tu? Tolak tu jatuh tak? Tolak tu jatuh secara confirm. Tu sejatuh secara confirm. Contohnya sehari dia mari haid, lepas tu berhenti. Haid tak? Haid. Jatuh berlaku tolak secara confirm. Tu. Tapi kalau dia mari haid, tiba-tiba putih darah. Putih darah tu tak sampai sehari semalam. Bila kata tak sampai sehari semalam, makruf lah. Sama ada secara muttasil ataupun munfasil. Kita tak payah urai lah tu. Kita tak cukup sehari semalam. Jatuh tak hukum tolak? Maka hukum tolak yang ditaklik tadi tak jatuh lagi. Gitu. Jadi bila zahir nampak darah, berlaku atas dia hukum taklik tolak tadi. Tertolak dengan sebab taklik suami. Tiba-tiba dia berlaku pusingan haid tu tak cukup 24 jam. Makna dia bukan haid, dia masih istihadah. Maka tertolak, yang tolak tadi tu terangkat semula. Pelik dah pelik terangkat semula. Sebab apa terangkat semula? Sebab dia bukan haid, dia istihadah. Yang suami dia tolak takliknya ialah kalau haid. Dah tadi Zohir kata haid. Sebab bila Zohir seseorang itu keluar darah, kita hukum haid. Sebab tu berlaku hukum tolak. Tapi bila berlalu masa, tiba-tiba tak cukup 24 jam, haza laisa bihaidin. Maka tidak berlaku tolak atas dia lagi. Tu. Pula dah. Tadi tolak tu tak tolak pula. Gitu lah. Tu. Tu okey. Syekh Asy-Shirwani rahimahullahu taala sebut dalam kitab Hasyiah Asy-Shirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dia buat masalah. Jikalau seorang perempuan haid, dia lihat darah semata-mata, maka dia pun hukum haid lah. Jikalau seorang perempuan itu datang haid, keluar darah, dia pun hukum haid. Kemudian mati. Pula dah. Kemudian mati dia tu sebelum mencapai haidnya 24 jam. Tu. Sebelum mencapai haidnya sehari semalam 24 jam. Maka soalan dia, adakah berterusan hukum tolak tadi tu?
Sebab isunya berlaku hukum tolak apabila semata-mata keluar darah. Sebab dihukumkan zannya haid. Tiba-tiba orang yang haid tadi mati. Tapi mati tu tak sampai 24 jam lagi. Okey, persoalan, adakah dihukumkan tolak kepada perempuan haid yang mati tadi? Tu. Sebab apa hukum tolak? Atas kaedah semata-mata melihat darah, hukum dia haid, maka tertolaklah dengan sebab haid. Tu okey. Ataupun tak berlaku tolak tersebut. Tu okey. Ataupun tak berlaku tolak tersebut. Ini ditulis, jika seorang perempuan haid mati sebelum mencapai sehari semalam, maka adakah berterusan oleh hukum tolak? Kenapa berterusan? Kerana kita menghukumkan dengan semata-mata melihat akan darah, dengan bahawa darah yang keluar itu haid. Kita semata-mata keluar darah, kita hukum haid, maka berlakulah tolak pada asalnya. Kalau ikutkan, hukumlah tolak tu. Dan tiada sama sekali tanda, tak ada sama sekali tanda yang bercanggah dengannya. Yang bercanggah kata dia itu sudah berhenti haid. Tak ada tanda-tanda yang dia itu berhenti haid. Tu okey. Tu okey. Tu. Ataupun kita tak hukumkan dia itu tolak. Sebab apa tak hukum dia itu tolak? Sebab dia itu tak cukup 24 jam. Jadi yang mana? Adakah dihukumkan tolak bagi perempuan yang sedang haid, yang tertolak dengan sebab taklid suami dengan haid? Waktu dia mari haid, taklid berlaku tak? Berlaku. Maka tertolaklah dengan semata-mata keluar darah. Tapi tiba-tiba perempuan ni mati sebelum cukup 24 jam. Persoalannya, jatuh tak tolak. Sebab apa? Sebab tak cukup 24 jam ni kita boleh kira dia itu istihadah. Tak jatuh lah. Tapi boleh juga jadi jatuh. Sebab apa? Sebab zannya pada awal dia tilik, semata-mata keluar darah, hukum dia haid, maka tertolak dari situ. Jadi hak mana satu? Tertolak ataupun tidak perempuan yang haid, yang ditaklikkan suami bercerai dengan sebab haid, tiba-tiba mati sebelum 24 jam. Maka Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah sebut dalam kitab Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, pandangan ulama yang mengatakan al-aslu baqa'un nikah, asalnya ialah kekal nikah, yakni tak terjadi talak, fihi nazar, itu ada kritikan. Kata Ibnu Qasim, maksudnya tak setujulah. Jadi pandangan ulama yang mengatakan al-aslu baqa'un nikah, asalnya kekal nikah lah, fihi nazar, di situ ada kritikan. Secara sarihnya Syekh Ali Asy-Shibramallisi rahimahullah sebut dalam Hasyiah Ali Asy-Shibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, al-aqrabu al-awwal. Al-aqrabu al-awwal. Apa? Pendapat yang paling dekatnya ialah dihukumkan dia itu haid dan terjadinya tolak atas dia. Dia ambil hukum tu. Jadi hukum dia ialah apa? Iaitu dihukumkan haid dan berlaku tolak atasnya walaupun tak cukup lagi 24 jam, dia sudah mati kerana asalnya dia sudah melihat darah, semata-mata melihat darah, hukum dia haid, maka berlaku perkara-perkara yang bersangkutan paut dengan benda haid tadi, antaranya taklid tolak suami. Maka berlaku taklid tolak suami, tidak berlakunya kaedah al-aslu baqa'un nikah, asalnya kekal nikah dak, bahkan bercerai tolak tu okey. Dia pusing tu okey. Habis, kembali pada kitab kita. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah, kemudian jika putus darah itu sebelum genap sehari semalam, nyatalah darah itu, darah yang putus sebelum genap tu lain daripada haid. Apa lain daripada haid? Dhabitnya ialah lain daripada haid, yakni istihadah ataupun fasad. Maka kena buat apa? Maka wajib atas nyonya perempuan itu mengqada sembahyangnya, nyonya perempuan, dan atah berkata sembahyang, mengqada puasa nyonya perempuan, puasa dan sembahyang sifat yang ditinggal nyonya perempuan itu pada masa itu, pada masa keluar darah. Berdosa tak? Tak berdosa.
Wajib qada, wajib qada. Wajibkah segera qada? Tak wajib segera qada. Sunat sahaja segera qada. Tetapi kena ada azam aku nak qada. Jangan tak ada azam. Jangan tak ada azam, kena ada azam untuk qada. Barulah dia boleh. Jadi sunat untuk mubadarah. Tidak sunat untuk tarakhi, dan tidak wajib untuk mubadarah sebab dia tinggal tu dengan sebab uzur syar'i. Ni disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Syekh Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah sebut dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan Asy-Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Okey. Dia kata apa masalah kalau seorang perempuan tu berpuasa. Kalau seorang perempuan tu berpuasa sekira-kira bahawa dia berniat. Dia berniat sebelum adanya darah. Okey. Dia puasa dan dia puasa tu dengan niat sebelum adanya darah. Satu. Ataupun dia niat dalam keadaan dia tahu bahawa dia tiada darah. Dua. Ataupun dia niat sebab zannya darah yang akan keluar tu darah fasad. Tiga. Ataupun dia niat kerana dia jahil, tak tahu esok keluar darah ke tak. Okey, empat ni. Seorang perempuan itu berpuasa dengan bahawa dia berniat sebelum adanya darah keluar. Satu. Ataupun dia mengetahui bahawa dia itu tiada darah, ataupun dia zankan bahawa darah yang akan keluar tu darah fasad. Bila fasad dia hukum suci. Ataupun dia jahil tentang darah tersebut keluar ataupun tidak, maka sah. Maka sah. Sebaliknya, kalau seorang perempuan tu berniat hal keadaan tahu dengan hukumnya, yakni dia tahu dia bakal keluar darah lagi, dia zankan darah esok ni masih lagi, kalau keluar ni bukan darah fasad, dia tahulah, maksud dia tahu darah masih keluar, dia niat, hukum dia tidak sah. Hukum dia tidak sah, tak boleh lah sebab ada darah lagi. Okey, sebab ada darah lagi. Okey. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj bab puasa, dia ada perbahasan. Kalau seorang perempuan itu mari sebanyak-banyak haid, contoh 15 hari, esok hari ke-16. Okey, esok ni dia boleh niat ke tak? Esok ni boleh niat ke tak? Contoh dia dah ada adat 15 hari 15 malam, dan hari ni 15 hari 15 malam cukup dah. Esok sepatutnya suci, boleh niat tak? Boleh. Tiba-tiba esoknya keluar darah lagi. Mari bab haid dengan istihadah lah, kena tengok tapi boleh niat tak? Boleh. Kalau seorang perempuan itu bukan 15 hari 15 malam, tapi bawah 15 hari 15 malam, tapi dia itu sokmo selalunya 7 hari atau 8 hari. Esok hari ke-8, esok dia zan, esok sepatutnya berhenti dah ikut adat aku ni. Dia pun niat, boleh ke tak? Atas pandangan asah boleh, atas pandangan sahih tak boleh, sebab mumkinul haid, masih dalam masa mumkinul haid. Khilaf tu bab puasa. Tu dalam bab puasa lah. Saya pernah jawab soalan tu secara ibarat lah. Ada orang tanya masa puasa lu, orang perempuan nak niat puasa. Tu. Okey, dia nak niat puasa. Okey, lagi sekali kita ulang. Jikalau seorang perempuan tu berpuasa sekira-kira bahawa dia berniat sebelum adanya darah. Ataupun dia mengetahui bahawa dia tak ada darah. Memang tak ada darah. Ataupun dia zan bahawasanya esok tu kalau mari pun darah fasad je. Ataupun dia tak tahu esok mari darah ke tak. Dia tak tahulah, contoh dia suci ke. Dia suci. Esok mari darah tak? Aku rasa mana tahu mari darah ke tak. Jahil tu. Saja buat taswir masalah. Boleh tak niat? Boleh. Adapun sebaliknya tak boleh lah. Itu ya. Dia tahu esok tu haid lagi, masih haid lagi, dia niat juga. Tala'ub, berlaku ta'aluk, berlaku tala'ub, bermain-main, hukum dia tidak sah dan boleh jatuh haram pula. Sebab apa? Tala'ub, bermain-main. Itu dalam kitab Nihayah dan Mughni. Pergi tengok sana lah bagi yang ahli.
Habis kata musannif rahimahullahu ta'ala, katanya mana? Dan tinggalnya perempuan pada masa itu. Habis, dan jika putus darah itu kemudian, yakni selepas daripada sehari semalam. Okey, ni masalah lain. Tadi masalah berhenti sebelum, ni berhenti selepas. Dia mari darah sama ada muttasil bersambung atau munfasil berpisah. Tu. Dan maka mana? Tu. Mana mana weh? Dan jika putus darah itu kemudian, yakni selepas daripada sehari semalam atau lebih, nyatalah darah itu haid jua. Jadi kalau tadi berhenti sebelum sehari semalam, dia berhenti dah, istihadah. Wajib mandi tak? Tak payah mandilah. Istihadah dia lah. Oh, mandi pula, buat rajin. Okey, buat rajin. Buatlah taswir masalah sendiri. Saya tak bagi contoh pun tak apa. Contoh dia mari hari pertama 2 jam, betul berhenti. Wajib mandi tak? Tak wajib mandi. Dah sembahyang tadi, wajib qada kalau tertinggal. Wajib i'adah kalau wajib buat kalau masih dalam masa. Tu. Puasa memang tak ada lah. Puasa kena terbit fajar sampai ke maghrib tadi. Kecuali kalau dia tu tak melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa, tak apalah. Tu. Contoh kalau dia mari darah, dia terus makan contohnya. Tiba-tiba 2 jam lagi keluar, batal lah. Selamat lah tu. Apa lagi apa-apalah 2 jam. Lepas tu hari kedua berhenti, suci lagi. Hari ketiga mari semula darah, wajib hukum haid. Tiba-tiba mari 4 jam ya, berhenti pula. Wajib mandi tak? Tak wajib mandi, baru 6 jam. Gitulah buat sampai habis. Kalau sampai 24 jam dan lebih, lepas berhenti tu wajib mandi. Hari ke-6 cukup 24 jam, wajib mandi. Lepas tu hari ke-7 suci, hari ke-8 mari balik darah. Lepas tu berhenti pula lepas 6 jam, wajib mandi. Lepas tu hari ke-8 mari pula darah. Lepas tu mari berhenti pula 5 jam, wajib mandi. Faham tu? Wajib mandi lepas tu. Sebab apa? Sebab dia sudah lebih pada 24 jam, hukum dia haid. Ni ibarat ni. Apa highlight ibarat ni? Highlight. Kita buat highlight. Atau lebih, nyatalah darah itu haid jua. Darah itu haid lah. Tu darah itu haid jua. Tu. Darah itu haid jua. Okey, ini disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dan disebut oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj. Dan dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dan Syekh Asy-Syirwani rahimahullah sebut dalam Hasyiatus Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj Syarhil Minhaj, dia kata kalau seorang perempuan tu terputus darah sehari semalam dan lebih, ni ibarat macam tadi lah, sehari semalam ataupun lebih, dan tanpa melebihi 15 hari. Ni Sabila tak sebut. Tanpa melebihi 15 hari, maka kesemuanya itu dihukumkan haid, meskipun ada darah itu kuat. Ni macam dulu semalam lah, sama ada darah tu kuat semua ke, lemah semua ke. Hatta ulama buat ghayah, meskipun terdahulu darah lemah, kemudian darah hitam, darah kuat selepasnya, hukum dia semua haid. Itu ghayah liraddi. Itu ghayah liraddi. Meskipun terdahulu keluar darah lemah, kemudian keluar darah kuat, semuanya hukum haid kalau tidak melebihi 15 hari 15 malam, kata Syekh Syirwani dan Syekh Khatib. Itu ghayatun liraddi. Ghayah rad siapa? Rad al-Imamu al-Mawardi hak semalam tu, dan rad al-Imamu al-Baghawi hak semalam tu, yang kata kalaulah seorang perempuan tu keluar darah lemah dulu, kemudian darah kuat, maka darah lemah itu istihadah, darah kuat itu ialah haid, sama ada mubtadaah ataupun mu'tadah bagi Imam al-Baghawi. Bagi Imam al-Mawardi kalau mubtadaah sahaja, kalau mu'tadah semua haid. Jadi ni ghayah liraddi untuk rad pandangan ulama tersebut. Tu.
Okey, kalau perempuan tu pula keluar darah melebihi 15 hari, ni masih dalam Syekh Syirwani. Dalam kitab Syekh Syirwani. Kalau seorang perempuan tu darah tersebut keluar melebihi 15 hari 15 malam, maka dikembalikan kepada hukum dia lah. Kalau mubtadaah, dia mumayyizah ataupun tidak. Tu. Kalau mu'tadah, dia mumayyizah ataupun tidak. Yang akan dibahas nantilah. Yang akan dibahaskan nanti. Tu okey. Sama ada dia itu mu'tadah ke mubtadaah, dia tu mu'tadah ke mubtadaah, lepas tu mubtadaah mu'tadah tu pula dia itu mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Jika lebih 15 hari, dia ada hukum haid, dia ada hukum istihadah. Tu. Tu. Ni Syekh Asy-Syirwani rahimahullahu ta'ala sebut dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj juga, jikalau pada bulan yang kedua dan selepasnya, bulan ketiga, bulan keempat, okey, ada dalam tempoh 15 hari itu berhenti darah dalam tempoh 15 hari. Dalam tempoh 15 hari darah keluar, tiba-tiba berhenti itu dalam tempoh 15 hari 15 malam, maka wajiblah dia itu sembahyang, wajib dia itu berpuasa seperti orang yang suci. Tu. Kemudian kalau dalam tempoh 15 hari 15 malam itu, jikalau kembali semula darah, maka hendaklah dia tu. Kalau kembali semula keluar darah, maka hendaklah dihukumkan dirinya haid. Dirinya haid. Ibadat yang lepas tu tak sah belaka. Sebab apa? Masih haid rupanya. Kemudian berhenti lagi. Tu. Berhenti lagi. Tu. Berhenti lagi. Wajib mandi tak? Wajib mandi. Wajib semayang? Wajib semayang. Ni dalam tempoh 15 hari 15 malam. Dengan syarat cukup 24 jam tadi itulah kita kata tadi, keluar darah tu. Keluar darah hari pertama sampai hari ketiga, cukup 24 jam dah, lebih dah. Kalau berhenti wajib mandi tak? Wajib mandi. Kemudian hari keempat, hari kelima, hari keenam suci, wajib semayang, puasa. Hari ketujuh tiba-tiba mari darah, wajib semayang tak? Tak boleh, haram semayang. Wajib puasa tak? Tak boleh, haram puasa. Haram boleh jima' tak? Tak boleh jima', haram. Semualah benda muharramat dulu. Kemudian dia suci hari ke-9, wajib mandi tak? Wajib mandi. Sebab apa? Lebih daripada 24 jam daripada hari pertama sampai hari ke-9. Begitulah. Tu. Kalau hari pertama mari 3 jam berhenti, wajib mandi tak? Tak wajib mandi, istihadah. Kemudian hari kelima mari semula darah. Haid rupanya. Lepas tu berhenti dalam masa 7 jam, lepas pada tu berhenti. Wajib mandi tak? Tak wajib mandi sebab tak cukup 24 jam ni. Istihadah, kena cuci dia punya farah tu, yang dulu kita sebut lah. Okay. Habis. Tu dalam Hasyiah Asy-Syirwani. Dia bagi peringatan tambahan lah tu. Sebenarnya ma'ruf ya dalam matan ni. Tu Nasabilah sebut lah ma'ruf. Ni panggil kaedah penting. Ni perempuan banyak tak erti. Sebab apa tak erti? Sebab tak mengaji. Lepas tu tak mengaji. Tu tak mengaji tu. Main-main tu. Boleh main pula. Ngaji tak sempat, main sempat. Heran kau. Ni pun penampak pun tau. Mengaji tak sempat, main sempat. Heran kau. Ni Olimpik lah. Baru tahu Olimpik. Kita pun tak tahu. Tengok FB segala. Olimpik, rupanya Olimpik. Patutlah lu tengok perempuan telanjang habis. Perempuan Malaysia telanjang lah, Olimpik lah. Itu ya. Tu kata, buat naik mula benda-benda ni Olimpik rupanya. Patutlah. Tu. Jangan mati dalam keadaan jahil fardu ain. Kalau tak reti, nanti akhir sekali majlis khatam kita akan kata, kalau tak reti juga wahai muslimat sekalian, cepat-cepatlah kahwin. Okay? Nanti akhir majlis, cepat-cepatlah kahwin. Jangan biar iblis setan gelak. Sebab apa? Tak reti hit. Okay? Cepat-cepat kahwin. Tu usah duk kumpul apa-apa lah. Tak payah duk kumpul pun. Tu orang lelaki je kena bayar, duk diam sudah. Orang lelaki je sikit kepala. Okay? Habis kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi tu
Demikian lagi mana? Yakni wajib perempuan itu sembahyang, puasa dan sebagainya dengan semata-mata putus darah haid. Putus darah wajib sembahyang. Tu kaedah lah kau tu. Itu disebut juga dalam kitab Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullah dalam Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Zahir suci, suci. Zahir nampak darah, haid. Walaupun tak cukup 24 jam lagi. Bukannya kena tunggu Zuhir nampak darah, tunggu saah, tak cukup 24 jam lagi. Kut lah. Tak cukup. Oh lah, kalau kut mampuih lah ke mana? Aduh. Kut lah saya mampuih lah ke mana? Han mampuih lah masuk neraka tu. Aduh. Bapa tak sembahyang, bapa tak puasa, han mampuih lah sekali. Aduh. Tu. Dia duk kata kut lah tak cukup 24 jam. Lah kut tak cukup 24 jam. Aku takut kut hamam puih dulu ya. Tu. Kalau hamam puih dulu, hamam puih masuk neraka tu. Tu. Pakai niqab dah, pakai tudung labuh dah, hafal Quran 30 juzuk kena bakar neraka sebab apa tak sembahyang. Tu. Okay. Jangan duk seronok kan. Oh ya, aku hafal dah 30 juzuk, tak bakar apa kalau akidah Wahabi. Akidah fasik kena bakar lah. Bapa aku dengan Tuhan. Hang mapai kalam Tuhan, bak Tuhan hang masalah. Tu. Kalam Tuhan tak akan timbul kalau tak ada Tuhan. Hang Tuhan masalah. Ni kalam Tuhan, hang mengapai kalam Tuhan. Zat Tuhan, Tuhan kena mengaji. Tu. Hang kena mengaji hukum dia apa. Hang tak boleh tahu hakikat dia. Tu. Ni zaman sekarang ni zaman orang 30 juzuk tapi nak cakap semua benda. Ni bahaya. 30 juzuk tu bagus lah mengapai tu, mengapai lah elok-elok bagus lah, tapi mengaji lah ni mengaji malah. Hak 30 juzuk mengaji malah ada, hak 30 juzuk jadi Wahabi berlambak tu ada. Tu. Keluar Quran hadis. Ngaji tak pun, ngaji sunat sitah tak ngaji pun, baca kepala otak hang kelempang pun tau. Tu itu menyusahkan mazhab dia panggil. Menyusahkan orang, menyusahkan mazhab, menyusahkan orang semua. Dia ingat mazhab tu anak pop menakan dia kot. Mazhab tu, mazhab ni pop menakan dia buat kot. Tu. Ni bahaya. Tak mengaji buat cara tak mengaji. Mentang lah. Pakai kepiah ke cakap dah. Dia buat agama ni tak boleh main rasa-rasa, tak boleh main cakap-cakap ikut dan tak boleh. Hang tak mengaji duduk diam, sudah. Itu ya. Hang jangan duduk campur. Hang tak mengaji duduk diam. Hang mengaji pun tak nak campur, hang tak mengaji kau duduk diam. Tu. Senyap sudah lah. Nak cakap juga. Ni zaman bebas. Tu ya. Dan alamat putus darah itu jika dimasukkan kapas, yakni dimasukkan kapas oleh perempuan itu ke dalam farasnya perempuan, maka dikeluarkan perempuan akan kapas itu, niscaya adalah ia kapas tu putih dengan bersihnya kapas itu. Itu tanda alamat berhenti haid. Kita dah sebut dulu tanda alamat berhenti haid. Yang pertama ialah tak keluar darah lah. Tapi yang tak keluar darah satu. Okey, yang kedua bila cucuk kapas memang tak ada darah, naqaq dia panggil. Maka suci lah. Kalau masuk darah, masuk kapas, umpama kapas keluar tengok ada warna darah walaupun secalik kecil warna darah, maka hukum dia masih haid, dia panggil fatrah. Itu ittifaq ulama dia masih haid. Yang naqaq tu khilaf ulama, dia itu hukum haid atau hukum suci. Mu'tamad hukum haid, qaul dhaif hukum suci. Maka wajiblah atasnya perempuan itu mandi. Mandi ni yakni kalau sudah lebih 24 jam keluar darah. Adapun kalau tidak lebih maka tak wajib mandi. Buatlah tafriq sendiri. Wajiblah atasnya perempuan itu mandi qaid, yakni kalau sudah lebih 24 jam. Jika tidak lebih 24 jam maka tidak wajib mandi. Bahkan wajib sembahyang terus lah. Tak payahlah mandi lagi buat apa. Sebab apa wajib mandi? Elak berkata wajib mandi kerana mengerjakan ibadat, yakni kerana mengerjakan ibadat yang mutawaqifun, yang berhajat kepada mandi untuk mensucikan badan dia.
Maka dia kena wajib mandi. Sebab apa wajib mandi? Sebab nak sembahyang. Sembahyang tu kena suci badan. Maka antaranya kena mandi. Nak apa lagi? Nak tawaf, nak apa lagi? Baca Quran dan sebagainya. Seperti sembahyang dan puasa. Tu. Ni takdir ni. Seperti sembahyang dan yakni dan wajiblah atas nyonya perempuan itu puasa. Gitu takdir. Ni mengaji dengan Tok Guru ni. Dan di sini yakni dan wajiblah atas nyonya perempuan itu puasa. Sebab apa? Sebab puasa tak perlu mandi. Tu. Puasa tak perlu mandi. Nak mandi buat apa? Bukan syarat sah puasa kena suci badan. Tu kena takdir tu. Dan yakni dan wajiblah atas nyonya seorang perempuan tu puasa. Bila sudah suci. Tu. Dan barang sebagainya. Mana barang sebagainya? Yakni selain daripada sembahyang dan puasa. Buatlah bayan sendiri. Tu ibarat ke ya. Selain daripada puasa dan sembahyang. Noktah. Kemudian jika kembali keluar darah itu, keluar pula darah, tapi dalam tempoh 15 hari malam. Ni bukan lebih ni. Sebelum tengok dia bagi. Sebelum genap 15 hari. Yakni sebelum genap daripada apa tu? Sebelum genap 15 hari. Itulah. Sebelum genap 15 hari. Sebelum genap ni keluar balik semula darah. Tu contoh hari ke-1 hingga hari ke-3 itu berhenti. Kemudian hari ke-6 keluar semula darah. Bawah 15 tu, bawah 15. Wajib pula atas nyonya perempuan itu meninggalkan sembahyang. Wajib. Kalau sembahyang haram. Sedap. Hujan kau. Hujan lah, panas Terengganu ni. Terbakar pilih ni. Sedap hujan. Dan puasa, wajib meninggalkan puasa. Kalau puasa, hukum dia haram dan tidak sah. Dan barang sebagainya, yakni selain daripada puasa dan sembahyang. Halal ni. Wajib tinggal lah. Mana wajib tinggal? Mimbabi muharramatil haid. Daripada bab-bab yang diharamkan oleh orang haid tu lah, yang dulu tu. Masuk masjid dan sebagainya tu. Kias situ. Habis. Dan jika putus pula dalam masa tempoh lagi 15 hari tu, pas mari putus lagi. Tu. Ni nak bagi tahqiq ni. Ni banyak orang tak faham. Kena tunggu. Tak ada istilah tunggu. Istilah tunggu sekejap lagi akan datang ni. Pandangan Imam Rafi'i. Masalah tu satu ya. Tu tak ada dah. Dan jika putus pula darah itu, darah yang keluar itu, wajib pula atas nyonya perempuan itu mengerjakan ibadat yang tersebut. Apa? Puasa dan sembahyang dan sebagainya. Titik. Demikianlah, yakni kiaskanlah hingga lalu. Okey. Demikianlah, begitulah hukumnya. Demikianlah, yakni begitulah hukum dia. Yakni apa? Kalau berhenti keluar, tapi masih dalam tempoh 15 hari 15 malam, gitulah hukum dia. Kalau berhenti, hukum suci. Kalau mari, hukum haid. Itu ya. Tapi dalam masih tempoh 15 hari 15 malam. Hingga ni mari. Buat lagu tu hingga tak masuk muraya. Dia main pula muraya. Hingga ni royah. Selepas tu lalu 15 hari, itu muraya. Maknanya hukum itu tak masuk dah lepas ni, tak masuk. Faham ke tak aku cakap Faham ke tak aku cakap muraya. Itulah suruh ngaji tak mau. Tahu nak rak orang. Hukum tadi tu yang bawah 15 hari 15 malam tu haid suci mari darah berhenti. Hukum dia kalau mari darah hukum zahir haid, berhenti darah suci, mari darah haid, hukum suci, darah haid suci 15 hari. Hingga yakni tak berlaku dah hukum tersebut. Senang. Hingga yakni tak berlaku dah hukum tersebut sebab muraya tak termasuk muraya.
hingga lalu. Apa lalu? Yakni lebih 15 hari. Kalau lebih darah itu keluar 15 hari, lebih 15 hari, maka pada ketika itu, pada ketika lalu, yakni lebih 15 hari, 15 malam itu, dikembalikan perempuan itu, perempuan yang keluar darah lebih 15 hari itu, kepada adatnya, adat perempuan itu. Bila kena kembali pada adat? Qaid jika ada ia perempuan itu sudah beradat haid. Dia panggil mu'tadah. Yakni qaid pula jika tidak tamyiz. Payah Sabila, payah ibarat. Yakni jika tidak tamyiz. Tafriq, maka jika tamyiz dihukumkan haid berdasarkan tamyiz. Yang lagi akan datang buat tafriq sendiri. Okey, sekali lagi ibarat tu payah. Bagi saya payah, bagi hangpa senang tu hangpa cerdik lah. Jika mana dah? Hingga lalu, yakni lebih keluar tu 15 hari, maka pada ketika itu, pada ketika darah keluar lebih 15 hari itu, dikembalikan perempuan itu, perempuan yang keluar darah lebih 15 hari, kepada adat nyonya perempuan itu. Bila? Qaid jika ada ia perempuan itu sudah beradat, yakni jika tidak berlaku tamyiz. Tafriqnya, maka jika berlaku tamyiz pada perempuan mu'tadah itu, hukum dia haid berdasarkan tamyiz atas pandangan mu'tamad. Pada lagi akan datang sebutnya. Tu. Demikian habis. Mana jika ada ia beradat haid lagi habis, atau hukumkan haidnya perempuan itu sehari semalam, atau ni atah baik kata dikembalikan perempuan itu. Yakni maka pada ketika itu, pada ketika lebih keluar 15 hari itu, dihukumkan haidnya perempuan itu sehari semalam, yakni atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Bila? Qaid jika ada ia perempuan itu baharu haid. Apa baharu haid? Mubtada'ah, yakni jika tidak berlaku tamyiz. Tafriqnya, maka jika berlaku tamyiz, maka dihukumkan haidnya itu berdasarkan tamyiz. Yang lagi akan datang sebutnya. Tu takdir ibarat. Titik. Dan jika tiada melalui darah itu, akan 15 hari, yakni tak lebih 15 hari pula dah. Kalau tak lebih 15 hari, nyatalah bahawasanya dhamirul hali wasya'an, tiak-tiak darah, tiak-tiak daripada darah dan selang-selangnya darah yang tiada keluar. Apa yang tiada keluar? Yakni waktu naqa' pada tempoh 15 hari 15 malam itu haid jua, yakni atas pandangan mu'tamad. Yakni aku lempang pada tadi. Orang duk tulis duk yakni pada tadi aku lempang pun tau. Tu. Sekali lagi. Jika tiada melalui darah itu akan 15 hari, tak melampaui, bahkan cukup bawah daripada 15 hari, nyatalah bahawasanya tiap-tiap daripada darah, yakni darah yang keluar tu, dan selang-selangnya darah yang tiada keluar. Apa? Naqa'. Yang tiada keluar darah itu naqa', ataupun darah yang keluar tu pada tempoh 15 hari, hukumnya
haid jua, yakni atas pandangan mu'tamad. Adapun atas pandangan dhaif pada qaul al-laqti atau at-talfiq, maka pada waktu naqa itu dihukumkan suci, wajib dia sembahyang, wajib dia puasa. Kalau dia tak sembahyang, kalau dia tak puasa, berdosa besar, wajib qada semula. Payah Sabila ni jangan main kita jauh ni, boleh jadi gila. Habis tu kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka bulan yang kedua dan yang ketiga dan yang kemudiannya, yang kemudian daripada yang ketiga, mana? Yakni keempat, kelima, keenam ila akhirih, hendaklah dikerjakannya bulan kedua, ketiga ila akhirih itu hukum haid dan suci seperti yang pada bulan yang pertama jua. Apa ni? Ni syarah dia. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj, Al-Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut, pandangan Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala sebut, jikalau putus darah, contoh dia ada haid sebelumnya, dia ada adat sebelumnya. Adat sebelumnya haidnya adalah 3 hari, contohnya kita kata 3 hari, hari pertama sampai hari ketiga haid, kemudian naqa 4 hari, kemudian mari semula darah 2 hari, kemudian suci. Semua haid tak? Semua haid. Lagi sekali 3 hari darah keluar, kemudian hari keempat sampai hari ke berapa? Hari ke-7 4 hari naqa, hari ke-8 sampai hari ke-10 mari darah balik 2 hari. Itu haid dah semua tu. Okey. Mari bulan kedua, hari pertama keluar darah, hari kedua keluar darah, hari ketiga keluar darah, hari keempat tak keluar darah, dia muafakat hak yang adat lepas pun tak keluar darah juga. Okey, isunya wajib mandi ataupun tidak? Tu. Sebab atas kaedah suci wajib mandi, Zohir nampak darah wajib, hukum haid. Okey, ni kena mandi ke tak? Okey, khilaf ulama. Imam Ar-Rafi'i kata tak wajib mandi lagi sebab dia ada adat yang kata nanti mari semula darah, tak wajib mandi. Itu pandangan dhaif. Pandangan mu'tamad dan pandangan Al-Imam An-Nawawi disahihkannya dalam kitab At-Tahqiq, disahihkannya dalam kitab Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin, disahihkannya dalam kitab Al-Majmu'u Syarhul Muhadzab, hukum dia wajib mandi sebab zohir suci. Dan saya syorkan pakai pandangan mu'tamad, sebab kalau pakai pandangan Rafi'i takut perempuan jadi blur. Semua benda nak tunggu belaka. Kut lah, main kut aku lempang. Tu. Duk main kut lah, bukan wali duk main kut. Okey. Ini pilih pandangan mu'tamad lah. Imam Nawawi senang. Zohir suci. Oh, sedap hujan lebat. Jangan sangkut sudah. Dia tak apa, dia hujan lebat dia tak sangkut sini. Mari haid. Mari haid lah. Suci, pas suci. Suci, mandi terus. Tak apa, nak tengoklah adat-adat tu. Tak apa. Nak tengok adat tu waktu istiadah nanti kalau berlaku. Senang, mudah. Tu. Takut sekali semua benda nak tunggu belaka. Tu masalah belaka tu. Bukan ahli kasyaf. Itu maksud dia di sini. Jadi maksud Sabilal ni ialah pada pandangan mu'tamad. Sebab tu dia kata, maka pada bulan yang kedua dan yang ketiga dan yang keempatnya hendaklah dikerjakannya perempuan itu hukum haid dan suci. Hukum haid dan suci itu seperti mana pada bulan yang pertama. Bulan yang pertama kalau dia kata zohir dia suci, maka dia wajib mandi. Begitu jugalah pada bulan kedua, pada bulan ketiga, pada bulan keempat ila akhirih. Itu maksud dia. Tu. Baca sendiri sesat. Yang pada bulan pertama lagu mana? Sesat. Tak pernah mengaji. Terakhir ni syahdan apabila melalui, yakni melebihi darah itu 15 hari apabila melalui darah perempuan, yakni melebihi 15 hari 15 malam itu,
akan sebanyak-banyak haid, dan dinamai perempuan itu perempuan yang keluar melebihi 15 hari 15 malam tu namanya mustahadah. Main tajwid sikit. Main tajwid sikit. Mus ya mus as bukan mus. Siratal ladzina an'am mana ihdinas siratal dia apa, kita pernah tengok ihdinas siratal mus tak kena mus, dia patah balik. Ni main tajwid pula ni. Mus jangan kedekut nak muncul mulut pula. Mu apa? Macam bari fathah mo. Kalau mo sungguh aku dengar. Tuan utara mo dia ma. Dia ma bukan mo. Maliki yaumiddin. Apa mo nak mo apa? Ma tu. Lebat betul hujan. Sibik pakai mic ni. Jangan sangkut sudah. Mustaqim. Ni mustahadah. Maka tafri'nya ada kalanya mustahadah itu bahawa ada ia perempuan mustahadah itu baharu haid. Apa baharu haid? Mubtadaah atau sudah beradat haid. Mana? Mu'tadah. Dan tiap-tiap daripada keduanya mustahadnya baharu haid dan sudah beradat haid itu ada kalanya perempuan mustahadah yang baharu haid dan sudah beradat haid itu mumayyiz akan ia mumayyiz akan ia dari sudut ibarat tu tak apa nak kena mana lah. Kalau mumayyiz akan ia sepatutnya kau mumayyizkan, tak kena mumayyiz akan, macam ada alik tu mumayyiz akan. Moleknya mumayyiz ia perempuan akan sifat. Tu moleknya lah. Itu dia panggil ahsanul ibarah. Ibarat yang terbaik lah, iaitu mumayyiz ia perempuan tu fa'il maf'ul akan sifat. Sama ada perempuan mubtadaah yang baharu mari haid atau yang mu'tadah yang sudah mari haid boleh membezakan darah. Membeza ke? Membezakan. Betul. Membezakan. Ingat mumayyiz. Kitab kita ni penuh dubik. Kena pakai kitab baru. Membezakan. Membezakan betul lah. Bukan mumayyiz. Ingat mumayyiz akan ia. Tak kena. Membezakan. Betul lah. Membezakan ia. Yakni tamyiz lah. Mayyaza yumayyizu tamyizan wa huwa mumayyizun wa dhaka mumayyazun. Mumayyiz isim fa'il. Kalau perempuan mumayyizatun. Mumayyizatun mumayyizatani mumayyizat. Mumayyizun mumayyizani mumayyizuna. Tu mufrad mufranna jamak. Akan sifat, sama ada beza sifat. Yang ni boleh tamyiz darah atau tiada membezakan ia perempuan akan sifat. Sama ada boleh tamyiz ataupun tidak, berlaku pada mubtadah ataupun mu'tadah. Dan yang beradat haid itu tadi tu mubtadah ke apa? Dan yang beradat haid itu ada kalanya beradat haid itu ingat ia. Betul lah, tadi tu untuk mubtadah dan mu'tadah sama umum. Kemudian hak beradat ni dia detail sikit. Dan yang beradat yakni dan perempuan yang beradat haid itu ada kalanya perempuan yang beradat haid itu ingat ia perempuan mu'tadah itu akan qadar haid darah akan qadar haid darah akan qadar haid darah. Patutnya darah haid lah. Akan qadar haid darah waktunya haid. Ini qadar haid dan waktu dia. Qadar haid dan waktu dia. Dia ingat tak dua-dua? Ingat apa? Atau itu pertama. Atau lupa. Kalau ingat dua-dua maka kembali kepada adat.
atau lupa ia mu'tadah tadi bagi keduanya qadar dan waktu haid. Waktu haid lupa, kadar haid pun lupa. Hak ni mutahayyirah mutlaqah. Tu okey. Tu qadar darah dan waktunya ada dan ke situ. Di sini ada kalanya ingat ia perempuan itu akan qadar haid, darah, waktunya. Disambung itu. Itu ada dan. Dan tu tang mana? Akan qadar dan waktu. Ada dan. Ada dan tak apa. Akan qadar haid darah. Patutnya darah haid lah. Dan waktunya darah haid tu, atau lupa ia yang beradat tu bagi keduanya qadar dan waktu haid, dua-dua lupa. Ni mutahayyirah mutlaqah. Ni pelik ni gila ni. Aku pening sekali. Atau bagi salah suatu daripada keduanya qadar haid ataupun waktu haid. Qadar haid sahaja lupa ataupun waktu haid sahaja lupa. Salah satu saja lupa. Tadi dua-dua lupa dan tadi dua-dua ingat. Ni salah satu sahaja lupa. Ni pun ada dia punya hukum dia. Inilah mana? Inilah yang tersebut itu 7 bahagi. 7 bahagi, yakni bahagian bagi perempuan mustahadah. Perempuan mustahadah ada 7 hukum. Sebab tu kalau kata, aku mari haid ni lebih, aku mari keluar darah lebih 18 hari ni, mana haid aku? Kita senang cakap. Kalau dia tidak tafsirkan masalah dia kata, ada haid, ada istihadah, dia kembali kepada hukum istihadah yang 7. Kawan tu terkejut. 7? Ke mana? Tak tafsirkan masalah. Ni mu'tadah ke? Mubtada'ah ke? Mumayyizah ke? Ghairu mumayyizah ke? Kalau mu'tadah ghairu mumayyizah, ni ingat qadar dan waktu ke? Ataupun ingat kedua-duanya ke? Atau lupa kedua-duanya ke? Ke mana? Tu. Ada 7 bahagian yang kita akan bahas satu persatu insya-Allah taala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi peringatan sekali lagi, hari kita ada kelas Muwatta' al-Imam Malik. Kita hadis pada hari Rabu malam, dan Jumaat dan Sabtu malam. Jadi biasanya kita baca dan tak tahulah bila mula tu. Fardu takdir kalau mula minggu depan, maka minggu depan kita akan ubah kelas Sabtu malam ni kepada Khamis malam. Yakni setiap minggu Khamis malam dan Jumaat malam sabila. Bagi yang ikut kitab yang saya baca Tijanud Darari tu, akan ubah pada hari Khamis tu kepada hari Ahad 2 jam baca. Dan bagi siapa yang mengikut Qurratul Uyun syarah kepada Nazam Ibn Yamun yang kita baca Isnin, Selasa, Khamis, hari Rabu tu kita pindah salah satu daripada Isnin ataupun Khamis yang kita akan baca 2 jam. Maknanya hari Isnin ataupun Selasa akan dibaca 2 jam dan lagi satu sejam. Ubah masalah. Asalnya nak batal tapi malah batal rugi pula. Ada kelas Muwatta' tu guru baca malam. Tak baca siang. Masalah ke? Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faham ke tak? Sebelum tu, faham ataupun tidak? Benda senang ni. Faham ataupun tidak? Adakah ada kemuskilan ke? Ada nak buat penampak ke apa? Okey. Tak apa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.